Baik. Kita mulakan kuliah pada malam ni dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dan bersama dengan kebenaran, bersama dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang kebawa, kata Rasulullah SAW. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadat istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Hormati silakan Tuan Imam, terusnya Tuan Bilal, terusnya jawatan kuasa surau, Tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin Allah kita sekali lagi dapat bersama pada malam ini. So, kita sambung kuliah kita di muka surat 213. 213. Baik. Kita lihat kepada yang hari itulah, ada hari itu yang makna itu Hani Ammari'ah kan. Minum oleh kamu akan Hani Ammari'ah. Betul tak? Maka tiada mutawiyah melainkan adalah gelas tempat minum itu atas mulutnya. Hani Ammari'ah ni dia minuman ya, minuman yang melazatkan. Itu. Minum oleh kamu akan Hani Ammari'ah. Minuman yang melazatkan. Itu maksud Hani Ammari'ah tu. Saya pun tengok sekali imbas ya dalam kamus. Tak sempat tadi nak tengok. Saya cuba tengok dulu sekejap Tak tahu ayat berapa. Ni
Dia asal daripada ayat Quran tu, fa in tibna lakum min syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa tuan. Sekejap. Dia kata surah An-Nisa, tapi ayat berapa tak disebut. Dia tak sebut ayat surah An-Nisa tu ayat berapa. Maksudnya fa in tibna lakum min syai'in, maka jikalau kamu kesukaan bagi kamu daripada sesuatu daripadanya, maka makan oleh kamu akan makanan yang mengenyangkan, lazat, hani ammari'a. Itu maksud hani ammari'a tu. Okey. Seterusnya surah ni. Atun nisa sadaqatihinna, surah An-Nisa. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum min syai'in minhu nafsan fakuruhu hani'am mari'a. Okey. Surah An-Nisa ayat 4. Surah An-Nisa ayat 4. Kita lihat surah An-Nisa ayat 4. Jumpa Surah An-Nisa ayat 4. Hani Am-Mari'ah. Tu perkataan Am-Mari'ah tu ujung daripada ayat tu. Ujung ayat dia. Okey. Kita lihatlah. Makanan sedap kan? Lagi lazat. Yalah. Biasanya ani amri'ah ni untuk makanan. Tapi disebut dalam kitab ni minum oleh kamu, dia kata. Minum pula dia kata. Maka firman Allah Ta'ala telah benarlah waliku. 1 2 3 4 5 6 7 8. Baris yang ke-8 Surat 213 tu baris ke-8. Telah benarlah waliku minum oleh kamu akan ani ammari'ah. Asalnya ani ammari'ah ni untuk makanan daripada surah An-Nisa tu lah, tapi diguna pakai untuk minum. Maksudnya minuman yang mengenyangkan lah, puas lah. Maka tiada mengetahui ia melainkan adalah gelas tempat minum itu atas mulutnya. Gitu. Sampai situ. Baik, seterusnya kita lihat tajuk yang sambungan hari itu. Dan tak kala tetaplah ahli syurga dalam syurga, menjuruh Allah Ta'ala kepada tiap-tiap seorang daripada mereka satu buah tufah. Satu buah tufah ni mana apple lah. Tufahun, apple Okey. Serta malaikat maka mengambil tiap-tiap seorang akan dia, maka melihat ia ada di dalamnya jariah. Jariah ni hamba lah. Jariah ni hamba dalam benda tu. Kan? Dan kitab suratan daripada Tuhan Al-Aziz
Al-Hakim. Si ini nama Allah Ta'ala Al-Aziz, Maha Gagah. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Sesungguhnya telah rinduku kepada kamu, maka ziarah oleh kamu akan daku. Maka menungganglah segala laki-laki akan kuda daripada yakut yang merah. Ahli syurga lah ni. Nak gambar tentang suasana syurga tadi. Maka menungganglah segala laki-laki akan kuda daripada yakut. Yakut ni permata lah, yang berwarna merah. Maka tiap-tiap kuda itu 2 sayapnya daripada perak dan 2 sayapnya daripada emas. Dan menunggang segala perempuan akan unta di dalam hudash. Hudash ni sekedup. Di atas unta kan ada tempat duduk tu. Atas unta kan ada tempat duduk yang sekedup kan. Ada rumah atas unta tu kan. Okay. Hudash. Maka berjalanlah segala laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berjalanlah segala perempuan kepada Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya telah dijadikan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ibkara. Ibkara bikir lah, anak dara. Abkara, yakni bikir sekaliannya. Uruban atroba. Uruban yakni asyik. Asyik dan rindu mereka itu kepada suaminya juga. Kemudian atroban, yakni atas umur yang satu sekaliannya anak 33 tahun. Atau umur yang satu sekaliannya anak 33 tahun. Maknanya kembali muda semula lah. Kembali muda semula, walaupun dah di dunia ni umur dah 80 tahun, gigi pun dah tak ada kan, jalan pun dah bongkok, tapi di akhirat besok macam itulah, kembali seperti anak dara kan, anak dara semula lah. Abkara kan sebut belakang tu. Abkara ni yang perempuan-perempuan tadi kan, perempuan ahli syurga tadi kan, dia naik unta dan duduk dalam hudash, sekedup tu, yang rumah unta tadi. Maka berjalanlah segala laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, dan berjalan segala perempuan kepada Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya telah dijadikan mereka itu oleh Allah Taala dalam keadaan abkara, bikir mana anak dara sekaliannya, uruban yakni asyik dan rindu mereka itu kepada suaminya juga. Rindu kepada suaminya. Dia tak rindu pada suami orang lain. Kat zaman sekarang kan rindu pada suami orang lain, betul tak? Ni rindu dengan suami sendirilah. Yang ni atas umur yang satu sekaliannya anak 33 tahun. Jadi umur dia lah. Umur kan anak dara itu, dan juga mungkin umur lelaki tadi kan. Kan lelaki-lelaki kan, lelaki-lelaki naik kuda dia kan. Umur 33 tahun. Muda belia lah macam tu. Seperti umur Nabi Isa alaihissalam, dan panjangnya 60 hasta. Dan lebarnya 7 hasta dengan hasta Hashimi. Ukuran Hashimi lah, yang apa tu, yang daripada Mekah punya Hashimi, atas kejadian Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan atas keelokan Nabi Yusuf alaihissalam. Nampak? Jadi manusia itu tinggilah. Seperti umur Nabi Isa. Jadi umur dia seperti umur Nabi Isa, orang yang dalam syurga tu. Panjangnya, tingginya orang tu 60 hasta, manusia yang dalam syurga tu. Lebarnya 70 hasta dengan hasta Hashimi. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, dan kejadian seperti Nabi Adam alaihissalam, tinggi dia lah.
Mana segi tinggi dia tu, tinggi dia lebar. Dan atas keelokan Nabi Yusuf alaihissalam, mana rupa masing-masing tu handsome kan, cantik, lawa kan. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Dan atas perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing ahli syurga tu perangai seperti perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak yang baik kan. Akhlak yang baik serta akhlak yang mulia. Baik, kemudian dan atas suara Nabi Daud alaihissalam, suara mereka seperti suara Nabi Daud, merdu. Maka berhenti segala perempuan pada dewan yang mutiara yang putih di sisi Siti Fatimah. Jadi yang perempuan tadi kan dia naik unta kan, jadi mereka semua akan berhenti pada dewan. Ni dewan lah, tempat besar lah kan, dewan yang dibuat daripada mutiara yang putih di sisi Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala. Gitu. Dan berhenti segala laki-laki pada medan daripada kasturi. Medan ni medan macam lapangan kan, medan. Tadi dewan, perempuan duduk dalam dewan kan, lelaki kat medan. Bukan medan yang Indonesia tu, Indon tu, itu medan juga kan, itu medan Indon kan. Itu semua dah ada pergi medan kan, dah pernah pergi kan. Man, pernah pergi medan? Tak pernah. Apalah medan, sekali jalan kan. Lancung lah. Anyai. Danok sampai Medan tak sampai Allah. Bandung. Bandung ada. Jakarta. Kenalah pergi sesekali lah. Sekali pergi, ada duit pergilah jalan-jalan. Baik, kemudian dan berhenti segala laki-laki pada medan daripada kasturi. Ada padanya beberapa kursi emas. Yang laki-laki itu berhenti kat medan, bukan medan Indon. Medan mana lapangan lah, kawasan lapangan yang dipenuhi dengan kasturi. Dibuat daripada kasturi. Kasturi kan wangi kan, wangian kasturi lah, tempat tu wangi lah. Kemudian ada padanya berapa kerusi daripada emas. Dan antara lelaki dan antara lelaki. Dan aku akan segala syurga sekaliannya. Dan antara lelaki dan aku antara akan segala syurga sekaliannya. Maka tiada aku dapat pada sesuatu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, pergi oleh kamu kepada Jannatul Adnin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, berkata kepada golongan lelaki dia kan, pergi oleh kamu kepada Jannatul Adnin dan tilik kepada yang teratasnya. Maka bahawasanya ia satu rukun daripada segala rukunnya. Rukun ni mana tiang lah. Dan bahawasanya ia satu rukun daripada segala rukunnya. Maka berjalan Jibril kepada Jannatul Adnin. Maka Allah Ta'ala perintah pada Jibril lah. Allah Ta'ala perintah pada Jibril kan. Kat bawah tu, awal tu dia tak sebut. Maka berjalanlah Jibril kepada Jannatul Adnin, syurga Jannan. Maka berkeliling ia akan dia, tiap-tiap berjumpa ia dengan satu syurga daripada mutiara yang merah, yang tinggi atas segala syurga sekaliannya. Dan baginya pintu daripada emas yang merah, tiada kuasa disifatkan akan dia oleh seorang melainkan Tuhan yang menjadikan dia. Mahligainya amat tinggi. Ini nak sunat gambaran lah, gambaran tentang syurga ada nanti lah, yang malaikat Jibril tu pergi kan, macam tu. Kemudian dan baginya pintu daripada emas yang merah, tiada kuasa disifatkan dia oleh seorang melainkan Tuhan yang menjadikan dia. Kemudian maligainya amat tinggi. Ini suasana syurga lah ni, syurga Adnan tu. Maligainya sangat tinggi. Dan pohon kayunya sangat tinggi. Dan buahnya hampir dapat dicapai akan dia. Dan segala burungnya berkata-kata. Burung-burung yang terdapat dalam tu berkata-kata, menyanyi-nyanyi berkata-kata. Dan segala sungainya terpancar-pancar airnya.
mengucap tasbih ya akan Tuhan Jalla wa Jalla. Jadi semuanya ucap tasbih. Tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan burung tadi kan. Lepas tu dengan sungai air yang mengalir kan, semuanya mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pohon dia tinggi, tapi walaupun pohon tinggi tapi buahnya dapat capai lah. Pohon tinggi tapi dia mungkin dia punya cabang kan. Betul tak? Cabang itu kan dia kata buahnya hampir dapat capai. Walaupun pohonnya tinggi. Kalau pohon tinggi buah tak capai, kalau ikut tak capai lah kan. Itu. Senang je, syurga ni dia datang je. Apa yang kita inginkan semua datang kat kita. Apa yang kita nak semua dia dapat. Kalau kat dunia ni kalau nak kena pergi usaha kan, kena pergi cari, kena pergi beli. Ada masa pula habis, bila habis kena pergi belilah. Kalau duit tak ada pun boleh nak beli. Kalau dunia, dalam syurga tu tak payah pakai duit apa, duit pun tak laku. Duit pun tak laku, nak beli apa kan. Sebab semua ada kan. Semua ada. Apa yang diniatkan itu semua datang. Kita itulah keseronokan syurga tadi. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan tiap-tiap dengan satu malaikat yang amat besar, perempuan itu hijab daripada nur. Dan tiba-tiba ke tiap-tiap? Tiba-tiba Dan tiba-tiba dengan satu malaikat yang amat besar, perempuan itu hijab daripada nur. Ni tak faham lah ayat ni. Macam tergantung kan. Tiap-tiap dengan satu malaikat yang amat besar, perempuan itu hijab pada nur. Amat besar, perempuan itu hijab pada nur. Macam malaikat tu perempuan pula. Malaikat tu bukan perempuan kan, malaikat lah. Macam tu. Tiap-tiap dengan satu malaikat yang amat besar, hijab pada nur. Mungkin kata-kata perempuan tu mungkin tak ada lah maksudnya. Cuba potong perempuan tu kataan kan. Dan tiap-tiap dengan satu malaikat yang amat besar, itu hijab daripada nur. Nampak? Boleh kan? Itu. Tiba-tiba ada lah perkataan perempuan tu. Baik, kemudian maka memberi salam hak Allah Ta'ala akan mereka itu laki-laki dan perempuan. Seorang kemudian pada seorang. Maka memberi salam hak Allah Ta'ala akan mereka itu laki-laki dan perempuan, seorang demi seorang. Dan perimannya Allah Ta'ala marhaban dengan segala hambaku. Marhaban maknanya selamat datanglah. Betul? Marhaban dengan segala hambaku dan juga auliaku, wali-waliku. Maka dijamuannya akan mereka itu. Dia semua dijamulah. Segala ahli syurga kan, sama ada lelaki dan perempuan, maka Allah Ta'ala pun mengalu-alukanlah kedatangan mereka dalam syurga, dan mereka diberikan jamuan. Dijamulah. Macam tu. Okay, seterusnya. Kemudian apa lagi tuan? Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka antara adalah ahli syurga di dalam kesukaan dan berlazat-lazat mereka itu dengan beberapa nikmat dalam syurga. Tiba-tiba seru daripada pihak Allah Subhanahu wa taala, berjalan olehmu hai Jibril kepada syurga, dan bawakan oleh kamu akan kami dengan syurga yang bernama Haziratul Quddus. Syurga yang bernama Haziratul Quddus, supaya aku jamu akan mereka itu. Hazirah. Bagaimana Hazirah? Hazirah ni hadrat lah. Hadrat. Quddus ni suci lah. Seperti saya tengok mana apa, saya ada buat kamus. Alif Za Haza. Kalau di sini dia kata Hazirah kandang.
Hazirah. Hazirah ni satu tempat lah, boleh katakan tempat yang suci. Satu tempat yang suci, Hazirah. Boleh. Sebab dia tak ada terjemahkan kat sini. Kalau ada terjemah senang sikit. Dalam kitab terjemahan pun dia tak tulis. Dia tak tulis maknanya. Google Translate. Sekejap. Hazo ya ro ta bangsal Hazirah tempat lah. Qaf dan sin. Haziratul Qudus. Haziratul Qudus. Nama tempat lah. Dia ada terjemahkan bangsal pun ada. Bangsal ataupun dah saya terjemah tadi tu. Kadang dia mana jarang guna pakai. Mana kalau sini dia kata Haziratul Qudus ay al-jannah la yaliju Haziratul Qudus mudkhilul khamrin. Syurga tak masuk, yang tidak masuk dalamnya, yang tidak masuklah Haziratul Qudus tadi orang yang minum arak. Orang minum arak dia tak akan masuk dalam Haziratul Qudus. Macam tu lah, dia tak ada satu penerangan yang spesifik lah berkenaan Haziratul Qudus ni. Boleh katakan kalau sini dia kata wa'adallahul mu'minin bi Haziratul Qudus. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang beriman dengan Haziratul Qudus. Maksudnya syurga. Okey lah. Syurga Haziratul Qudus ni nama syurga lah. Nama syurga Haziratul Qudus. Saya tengok dalam Al-Amani ni kamus bahasa Arab lah. Al-Amani dalam online punya kamus. Okey. Kalau sebut Haziratul Qudus, maknanya orang yang minum arak dia tak akan dapat masuk dalam Haziratul Qudus. Dia tak dapat masuk lah. Dan ayat Quran tadi wa'adallahu al-mu'minina bi Haziratul Qudus. Allah Ta'ala menjanjikan orang beriman dengan Haziratul Qudus, syurga. Baik.
Dan bawakan oleh kamu akan kami dalam syurga yang bernama Hadratul Quddus. Nama syurga lah. Okay? Supaya aku jamu padanya akan Nabi Muhammad dengan Muhammad SAW dan segala umatnya. Maka berjalanlah Jibril kepada segala syurga dan berkeliling ia pada panjangnya dan lintangnya. Maka tiada mendapat ia akan sesuatu. Maka datang ia kepada tiang Arash. Datang pula mereka pada tiang Arash dan berkata ia, hai Tuhanku, senya telah berkeliling berdiri atas demikian syurga itu. Jikalau menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat itu bahawa mengangkatkan ia akan kakinya daripada tempatnya, nescaya tiada meluluskan dia oleh 7 petala langit dan bumi. Saya tak faham pun dia cakap apa. Dia cakap apa? Faham tak? Boleh? Sekali lagi supaya aku jamu padanya akan Nabi Muhammad dan segala umatnya. Dan berjalanlah Jibril kepada segala syurga dan berkeliling ia. Berjalanlah Jibril berjalanlah kepada segala syurga dan berkeliling ia pada panjangnya syurga dan lintangnya syurga, dan tiada mendapat ia akan sesuatu. Maka datang ia kepada tiang Arash. Siapa datang ni? Jibril lah. Betul kan? Jibril. Maka datang ia kepada tiang Arash dan berkata ia, hai Tuhanku, senya telah berkeliling berdiri atas demikian syurga itu. Jikalau menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat itu bahawa mengangkat ia akan kakinya daripada tempatnya, nescaya tiada meluluskan dia oleh 7 petala langit dan bumi. Saya tak faham apa benda dia cakap. Meluluskan. Tiada meluluskan oleh 7 petala langit dan bumi. Kata punya citra, maka hampir Jibril kepada malaikat itu. Maka Jibril hampir dengan ada serta malaikat lain lah. Mana ada malaikat lain, ada Jibril, ada malaikat. Okay? Maka hampir Jibril kepada malaikat itu dan berkata ia, Assalamualaikum ya Abdullah. Mana malaikat ucap salam pada Jibril lah. Assalamualaikum ya Abdullah, sejahtera atas engkau ya wahai Abdullah. Maka mengembali ia akan salam dan berkata ia, siapa engkau daripada malaikat? Siapa engkau? Mana malaikat tertanya dengan Jibril lah, kau ni siapa? Maka katanya, aku Jibril. Aku Jibril, pesuruh Tuhan Rabbul Alamin. Maka berkatalah malaikat itu, Subhanallahil Azim, Maha suci Allah Ta'ala yang besar. Pada masa dijadikan daku Allah Ta'ala, tiada aku dengar dengan ini nama. Mana ketika Allah Ta'ala menjadikan dia malaikat tadi, dia kata aku tak pernah dengar apa nama Jibril ni, kata. Aku tak pernah dengar apa nama engkau. Kemudian berkata ia bagi Jibril, apa kehendak engkau wahai Jibril? Kau Jibril, kau nak apa? Kan Allah Ta'ala ada perintah tadi kan, pergi masuk dalam syurga, pergi tengok, berkeliling sana, pergi sana, pergi sini kan. Itu yang jumpa malaikat tadi. Okey. Maka berkata malaikat itu, hai Jibril, apa kehendak engkau hai Jibril? Maka berkata ia, aku hendak tanggung akan Hadratul Quddus dengan suruh Allah Ta'ala. Aku nak tanggung dari syurga tadi. Syurga tadi kan, Hadratul Quddus tu dia nak tanggung lah. Kan nama syurga Hadratul Quddus, dengan suruh Allah Ta'ala. Maka berkata malaikat itu, hai Jibril, adakah menjadi Allah Ta'ala akan syurga yang lain daripada ini? Ada tak Allah Ta'ala jadikan syurga yang selain daripada Hadratul Quddus itu? Ada tak syurga lain daripada ini? Katanya bahkan ada. Dijadikan akan 7 syurga yang lain daripada ini. Mana ada syurga lain lah. Kan syurga ada 8 kan. Jadi kemungkinan Hadratul Quddus ini mungkin satu nama lain lah. Satu nama lain pada syurga. Kan tadi dia kata syurga Adnan tadi kan. Jadi kemungkinan syurga Hadratul Quddus ni mungkin salah satu nama dia.
Yang jarang kita dengar lah. Kebiasaan kita syurga Firdaus, syurga Khuldi, syurga Jannatul Adnin kan. Itu nama syurga yang biasa kita dengar. Jadi rupa-rupanya Hazrat Khudun ni pun nama syurga juga. Jadi maka berkatalah malaikat itu, hai Jibril, adakah menjadi muatal akan syurga yang lain daripada ini? Katanya bahkan dijadikan akan 7 syurga yang lain daripada ini. Maka berkata, ya, siapa yang menunggunya? Tak? Sesiapa yang menunggu syurga tu? Maka katanya Ridwan. Malaikat Ridwan lah yang menjaga syurga. Betul kan? Maka kata Jibril bagi malaikat itu, siapa yang menanggung akan dia serta engkau? Maka kata Jibril bagi malaikat itu, siapa yang menanggung akan dia serta engkau? Maka katanya, tiada ada sertaku seorang, tetapi aku tanggung akan dia seorang diriku jua. Jadi makna malaikat ni pun menanggung jugalah. Makna malaikat ini pun tugasnya menanggung syurga itu. Dan dia menanggung syurga itu, dia seorang je, satu je. Dia satu malaikat dia menanggung syurga tadi lah. Ini mungkin kau nak menyatakan tentang saiz malaikat. Besar kan? Besar sampai dia boleh menanggung satu syurga. Maka katanya, tiada ada sertaku seorang, tetapi aku tanggung dengan dia seorang diriku juga. Maka berkata malaikat itu, la haula wala quwata illa billahil alim azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Dengan inilah menjanji akan daku Tuhanku. Maka kata Jibril, di mana segala anak kuncinya, hai saudaraku? Mana anak kunci syurga? Jadi rupanya nak tanggung ni siapa? Malaikat tu ke ataupun Jibril? Jibril lah. Jadi nampak ke sini, yang saya nampak yang tanggung ni, anak tanggung ni syurga ni lah malaikat Jibril. Dia seorang nak tanggung. Dia tanggung syurga. Tanggung tu dia tak faham ayat. Yalah dia tanggung lah. Tanggung apa macam kita tanggung contoh keluarga tanggung anak tentulah. Bukan. Ini yang mereka sudah tanggung tu saya tak faham. Dia tanggung lah macam kita angkat. Bukan, dia tanggung betul, dia angkat lah. Angkat syurga tu lah, dia tanggung lah. Ya, angkat. Mana tanggung lah itu. Dia tanggung syurga tadi. Kan? Mana tanggung. Tetapi aku tanggung dengan dia seorang diriku. Mana dia tanggung, dia angkat. Dengan saya syurga, dengan syari malaikat tadi. Dia angkat syurga tadi lah. Dia tanggung syurga. Gitu. Maka katanya, tiada ada sertaku seorang, tetapi aku tanggung dengan dia seorang diriku juga. Maka berkata malaikat itu, la haula wala quwata illa billahil alim azim. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Dengan inilah menjanji akan daku Tuhanku. Maka kata Jibril, di mana segala anak kuncinya, hai saudaraku? Di mana anak kunci tu? Anak kunci syurga. Dia tanggung syurga, dia angkat syurga. So anak kunci mana? Nak masuk syurga nak kunci kan? Kalau syurga tu 8 lapis, tak kata tadi. Kalau mana 8 orang nak menanggung syurga tu tak lapis tu. Bukan orang, malaikat. Ya. Kalau mana macam syurga Firdaus tu, siapa malaikat yang menanggung dia? Yang malaikat tadi, syurga apa yang ditanggung? Yang tu lah, Hadiatul Qudus itu. Yang syurga Firdaus ni, siapa lah malaikat dia? Dia tak ada sebut kat sini. Itulah masalah dia. Yalah, dia tak sebut. Takkan kita nak kata adalah malaikat. Tu pun yang penjaga dia. Minta awang-awang kedudukan dia. Sebab kita dah angkat. Tanggung pun masa angkat. Ya. Kita suka awang-awang kedudukan dia. Ini wallahu alam lah. Kita terdapat asalkan sebab dia kitab ni tak sebut. Itulah. Penyampaian tu saya pun faham lah Ustaz kan. Tak maksud dia faham kita apa yang baca apa yang ada kat sini. Dan dia kata tanggung.
Tak ada. Cuma yang dia kata malaikat Ridwan tu penjaga tadi. Malaikat Ridwan itu yang menjaga syurga. Kan? Mana setiap malaikat tu, setiap syurga tu ada penjaga dia, itulah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tu dia punya ketua dia. Ketua dia malaikat Ridwan. Dan setiap di bawah tu ada dia punya pesuruh-pesuruh dia pula. Ada dia punya orang kanan dia, ada orang kiri dia kan. Jadi bukan dia seorang lah yang menjaga dia. Boleh? Yalah, saya pun orang faham lah Pak. Sebab ditanggung tu, saya tanya, kalau ditanggung tu kita angkat, mereka angkat, kita kata tadi kan, ada keadaan juga tu tak awang-awangan kan. Sebab tu surga Firdaus tu, Allah kata, sungai susu mengalir di bawahnya, dia kata, dalam keadaan terawang, macam mana lah sungai madu susu mengalir di bawah. Itu jangan dipikirlah tu tuan. Itu luar daripada pemikiran kita lah. Sebab itu Allah yang kata di bawahnya mengalir sungai susu, air madu kan. Ya, yalah. Kalau diangkat tu, kita pun bayang benda tak apa-apa. Kita mana lah keadaan susu dan tu tak apa-apa. Malaikat kasih dia besar. Malaikat saya daripada dia besar. Kalau dah diangkat, apa-apa saja. Sedangkan Allah kata syurga ni berlapis-lapis. Tapi dia tak ada satu malaikat angkat ke kan. Kita baca apa yang ada kat sini. Sebab kita pun tak masuk syurga lagi. Kita pun masih di alam dunia. Jadi kita tak dapat nak spesifikkan mana gambaran yang sebenar dia macam mana. Kan? Kita hanya apa yang terdapat dalam kitab ni yang ditulis oleh ulama. Macam tu. Dia kata angkatlah macam tu kan, macam tu. Hakikat sebenarnya wallahu alam, kita tak tahulah. Gambaran je. Kecuali besok kita dah berada di sana baru kita tahu. Macam ni kan rupanya. Boleh? Maka kata Jibril, di manakah segala anak kuncinya? Hai saudaraku. Maka katanya dalam pipiku yang kanan. Nampak? Betul kan? Dalam pipiku yang kanan, pada masa dijadikan akan daku, dan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dijadikan akan daku dan akan dia, mana anak kunci lah. Rupanya anak kunci dalam pipi dia malaikat tadilah. Macam tu. So kita jangan payahlah nak bayangkan benda tu kan, macam mana anak kunci tu dalam pipi tu. Tapi kita baca apa yang terdapat dalam kitab inilah. Dan bersabda Nabi Muhammad SAW, jikalau dikeluarkan satu anak kunci daripada tempatnya, nescaya tiada lulus akan dia oleh 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tiada lulus. Saya pun tak dia tak faham apa benda tiada lulus. Saya tengok balik lah. Jikalau dikeluarkan satu anak kunci daripada tempatnya, nescaya tiada lulus akan dia. Kemungkinan tiada lulus ni tiada dapat ditanggung. Tiada lulus, mana tiada dapat ditanggung akan dia oleh 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kemungkinan begitulah yang boleh kita tafsirkan. Yang boleh kita takwilkan kepada makna tadilah. Mana tiada lulus. Dia hanya sebut tiada lulus je. Dia tak ada sebut syarah dia. Apa makna tiada lulus? Makna tiada lulus tu ialah ni. Dia tak sebut pun. Dia tak sebut. Dia sebut tiada lulus. Itulah. Jadi kemungkinan yang boleh kita takwilkan kepada tiada lulus, maksudnya tiada dapat ditanggung lah anak kunci tadi. Oleh 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kata punya cetera. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Dekat nak habis dah kita ni. Berapa buku surat lagi? Banyak Tak banyak lagi.
Tak banyak lagi, nanti bolehlah kita katam nanti buat kenduri lah. Semelih buat kenduri seekor kambing. Ada soalan lagi tak? Haa. Aku mendapat tanah ini kes kematian berat. Itu mengirim jenazah ke kuburan. Angkat kuburan kebanyakan itu ni dikit-dikit di kuburan kawan, kuburan yang berhampiran. Dulu di apa di kuburan kawan-kawanan. Jadi ada pendapat mengatakan duduk di kuburan tu haram sebenarnya. Jadi untuk kita jelaskan pada ulama. Kata pendapat itu yang saya tahu, pendapat itu yang kita duduk di kuburan orang-orang tu hukumnya haram. Haram macam mana? Haram kita duduk di kuburan orang-orang tu. Kita duduk di kuburan orang-orang tu. Iyalah. Kemudian kita datang ke sana, kita nak dunia tu. Jadi kita mengambil kesempatan berehat di atas kuburan tu. Itu yang dikatakan haram untuk ambil pendapat. Itu adab sebenarnya. Mana haram bermakna adab lah. Haram dengan makna adab kita lah. Adab kita di kuburan. Dia tengok jugalah keadaan ke kawasan tu macam mana. Kadang kawasan ni crowded, kubur terlampau dekat. Mana jarak kubur tu dekat antara satu sama lain. So nak duduk kat mana? Kecuali kalau disediakan tempat duduk khas. Masalahnya tidak ada disediakan tempat duduk khas. Memanglah sikit adab dia. Adab ni memanglah kita tak dibenarkan duduk atas kubur tu. Macam tak ada adab lah. Macam tu. Bukanlah bermakna adab itu orang kata tak boleh langsung. Dia tengok kalau seandainya darurat, dah tak ada tempat lain dah. Yang ada kat situ je. Nak tak nak terpaksa duduk kat situ. Sebab tempat dia crowded, tempat dia sempit. Tapi kalau ada tempat yang lain, ada ruang yang besar, yang boleh menyebabkan kita tak perlu duduk atas kubur, lagi elok. Lagi elok kan. Sebab itu macam tak ada adab kita pada kubur itu. Kalau ada tempat lain yang lapang, lagi elok. Itu sebabnya kalau kita kubur ni kalau boleh, ayolah, dia mesti diatur secara kata atur betul-betul lah. Atur betul-betul. Susun betul-betul lah istilah kita. Susun betul-betul lah kubur tu. Sebelum kubur itu dimasukkan jenazah, mana orang yang tanam, orang yang gali kubur dan sebagainya, kita dah arahkan, orang kata berapa jarak antara satu kubur dengan satu kubur yang lain. Berapa jarak? Mesti ada jarak. Sebab kalau tak ada jarak, terlampau dekat, itu jadi macam tu. Bila tak ada jarak, space tak ada, orang akan duduk atas kubur juga. Walaupun kita larang duduk atas kubur, kan. Satu lagi maknanya kalau boleh kita ringkaskan. Dia doa di atas kubur tu. Bila doa panjang atas kubur dengan tahlil dan sebagainya, bukan makna kita nak halang tahlil, tidak. Kita tak halang pun orang nak tahlil. Tapi kalau boleh kita ringkaskan lah tahlil dengan kita takin atas kubur tu. Sebab bila lama atas kubur, jadi orang akan ambil duduk. Orang takkan nak pergi lama-lama. Tentu dia akan cari tempat untuk duduk juga. Nak tak nak atas kubur lah dia duduk. Lagipun sebenarnya dia duduk atas kubur tu pun dia dekat space tepi tu je. Dia bukan duduk tengah-tengah atas kubur tu, tidak. Dia keliling kubur kan. Dia kubur kan. Ni kubur, dia biasa dia duduk kat tepinya lah. Dia orang akan duduk kat tepi ni je. Dia tak duduk dalam tengah. Bukan mana kita duduk dalam tengah tu, tak. Kita tepi tu je. Ambil space ruang je untuk kita duduk kat situ. Ya, kita duduk atas batu tu je, tepi tu je. Keliling tu je. Bukan mana kita duduk dalam kawasan ruang dia tu. Tengah-tengah, tidak. Kita tak duduk. Kan? Faham kan? Macam tu.
Satu lagi mana tadilah? Macam kubur di mana tu? Kubur dalam taman di Karak. Pernah tengok kan kubur dalam taman di Karak tu? Karak Highway tu kan? Itu kubur dia cantik. Dia susun sama je. Cantik susun. Dan jarak antara satu sama lain. Jarak. Jadi ahli keluarga datang, dia ada space lah. Ada tempat untuk dia nak duduk. Kalau kubur-kubur ke kampung ni, tengok je lah macam mana keadaan dia. Rapat dia. Rapat. Sebab apa tak disusun dengan betul. Kalau nak boleh nak rapat lagi. Nak rapat lagi. Dia kata. Jadi bila rapat macam tu, kita tak boleh nak elakkan orang daripada duduk atas kubur. Susah nak elakkan. Tak nak dia orang akan duduk juga. Walaupun kita nak marah macam mana pun. Imam pun kadang tak sempat nak marahkan jemaah. Dia pun imam pun sibuk nak talqin lagi, nak baca doa lagi. Ada orang anggapan kalau tu tidak. Sebab nama Rasulullah tu tak dibuat talqin ni. Macam mana pandang Ustaz? Okey, berkenaan talqin ni kita dah bahas dah panjang lebar dah berkenaan talqin ni. Talqin ni dibolehkan dalam kita mazhab Syafi'i ni. Kan? Dibolehkan. Kerana walaupun benda tu tak ada dalil secara khusus berkenaan dalil tadi, tetapi dia diambil di atas jalan kias oleh para ulama. Kerana orang yang mati ni orang dalam keadaan seperti orang yang tenggelam kan. Orang yang mati ni macam tenggelam, yang perlukan bantuan dan pertolongan daripada orang lain. Salah satu yang pertolongannya doa lah. Doa, talqin dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan doa tadi, dengan doa-doa anak-anak yang soleh, kan Nabi sebut tu, iza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Bila mati Adam maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara: sedekah yang jariah, doa anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada orang lain. Nampak? Jadi dekat situlah maknanya dibolehkan lah. Mana di atas jalan kias tengok pada dalil yang lain. Kalau direct dalil menyatakan tu tak ada. Sebab kita dalam Syafi'i ni tak ada masalah dalam bab talqin ni, dan ulama apa kata sunat je. Sunat kita doa untuk memberikan bantuan dan pertolongan lah kepada mayat tadi. Jenazah telah ditemukan. Begitu juga ada yang katakan mana pelepas tamar tu pun boleh kita letak kat situ. Yang masih muda kan, pelepas tamar yang masih hijau tu boleh kita letak pacak kat kubur tu. Tujuan kerana lepas tamar juga untuk beri tasbih dan memohon keampunan kepada orang yang dalam kubur tadi. Itu dibolehkan lah. Itu. Cuma tadilah pasal yang kita bincang tadi. Maknanya kena susun betul-betul lah akan datang. Kalau tak susun macam betul, tu susah lah. Kita nak tegah orang daripada tak duduk atas kubur pun susah juga. Ha? Itu buang menegak. Buang menegak. Mana ada orang kita tak tahu. Orang yang pergi sana mesti dia semua tahu. Tidak boleh duduk. Tak boleh duduk di sekolah. Sebab kita memilih ini untuk menghormati jenazah. Ya. Yalah. Kalau kita nak duduk pun mungkin bagi ruang bagi imam yang baca tauhid. Imam tu biasa pun dia ada satu ruang space tanah lah. Space tanah yang menghadap pada jenazah itu. Itu je lah. Tapi untuk masalahnya tetamu ahli keluarga yang datang itu masalah. Kadang benda tak boleh kita nak elak kan. Memang susah nak elak kan. Susah nak larang. Sebab ruang tadi terhad. Ruang terhad. Memang tak boleh nak oleh apa. Apalagi kalau contohnya masa tu pula musim hujan pula. Bila musim hujan lah, takkan nak duduk atas tanah. Memang basah lah duduk atas tanah. Tikar pun masing-masing tak bawa. Imam pula baca pula panjang. Doa panjang. Nak berdiri lama-lama tak larat. Lala mana tempat
Atas kubur lah. Itulah kat tepi tu lah. Bukan mana dia duduk tengah-tengah, tak. Tepi tu lah. Dekat bendul tepi tu kan. Itu ada orang duduk. Itu. Ada separuh tempat disediakan tempat duduk. Memang disediakan tempat duduk. Memang dia buat khas untuk tempat duduk. Di separuh kubur lah. Separuh kubur dia sediakan, dia siminkan tempat tu. Mana siapa duduk kat situ. Dia ada satu kan. Ada kan? Separuh tempat ada. Dia sediakan tempat duduk. Dia buat khas untuk tetamu datang untuk duduk kat situ. Dia mesti ada mana ada space yang khas lah untuk diorang. Macam di tempat kita mana ada sediakan? Tak ada. Mana boleh usulkan lah akan datang. Kalau kuburan sini dah penuh, kita buat tepi kan. Mana tepi dah selesai untuk yang itu lah boleh duduk. Yalah, mana? Kubur yang tengah-tengah memang tak ada pintu besar. Yalah. Cari tempat lain lah. Tempat yang lapang lah. Tempat yang lapang yang boleh tuan-tuan duduk. Gitu. Okey, boleh? Tu je lah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'alam taqabbala wa san halalan mubarakatan katsira. Wasi'an ya fata ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna nafsu arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum. Buka ni.